Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk semua, harap semua sihat, dah makan, cukup makan semua Okay, so untuk hari ini kita sambung lagi dengan tajuk yang pertama, tapi ini adalah part yang terakhir lah. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Kita akan kenal pasti punca dan kita akan lakar graf kuadratik lepas tu. Okay, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menentukan punca satu persamaan kuadratik dengan kaedah faktor. And then yang kedua, melakar graf fungsi kuadratik. Okey, seterusnya kita akan terus dengan kita punya standard pembelajaran yang pertama, menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran ni maksudnya kita akan terus detect punca daripada graf, ataupun dengan kata lain, kita sebenarnya punca ni adalah dengan kata lain, punca tu adalah nilai X. Okay, nilai X yang pada graf tu. Okay, dengan kata lain, nilai X tu sebenarnya dia akan jadi daripada pintasan X. Okay, apa maksud pintasan X? Kita ada paksi kat sini kan. Okay, kita ada satu paksi fx kat sini. Okay, and then yang ini adalah paksi X. Okay, punca tu dia akan langgar pada pintasan X ni. Pintasan X maksudnya memintas. Kita akan langgar dia. Okay, so ini untuk graf A lebih besar pada kosong. Ini adalah graf minimum. Kalau ingat lagi yang lepas kita punya pembelajaran hari tu, ini adalah graf minimum. Yang ini adalah graf maksimum. Okay, and then kita punya punca ni akan macam inilah gambar dia. Kat sini puncanya. Okay, nanti yang kat sini pun akan punca dia. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak lukis graf nanti Okay, so seterusnya kita akan terus sambung dengan yang kedua ni. Okay, tentukan punca dengan kaedah pemfaktoran. Faktor ni sebenarnya kita dah belajar dulu masa menengah rendah. Okay, faktor ni sebenarnya yang ada bracket. Kita akan keluarkan macam contoh, ada nombor kat depan, and then X tolak 5. Yang penting faktor tu biasanya ada bracket lah dengan kata lain. Okay, so yang ni senang je. Kita banyak menggunakan calculator je sebenarnya. Sepatutnya dia ada kaedah yang manual tapi a bit complicated lah. Tapi kita terus pakai calculator. Okay, sebelah kanan ni ada macam mana nak guna calculator lah. Nanti boleh tengok balik and then nanti boleh refer kat sini masa nak tekan calculator tu. Okay, sebagai contoh, kita tengok terus soalan. Okay, kita pergi kepada soalan terus. Okay, untuk soalan yang ni, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Kalau kita nak tekan kalkulator, kita kena tahu siapa A, siapa B, siapa C. Okay, kalau ingat lagi, kita ada bentuk am hari tu, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, benda pertama ni yang ni kena hafal dulu. So, bila yang ni dah hafal, so kita boleh terus tentukan siapa huruf A. A mesti sebelah X kuasa 2. Ada tak nombor kat sebelah X kuasa 2 kat atas ni? Boleh tengok kat sini. Siapa sebelah X kuasa 2? Nampak macam tak ada kan? Tapi sebenarnya dia ada nombor 1. So, A kita yang pertama, A sama dengan 1. B kita mesti sebelah dengan huruf X. B kita mesti sebelah huruf X. So, huruf X kat atas. Okey, kita tengok. Apa nombor yang dekat sebelah, betul-betul sebelah X? 5. Kita kena ambil nombor negatif tu sekali. Kalau dia tambah-tambah lah. Kalau dia negatif mesti ambil sekali. So, kita dah memang nampak kat situ B kita adalah negatif 5. Dan seterusnya, C ni pula, dia tak ada huruf X. And then, kita terus ambil lah nombor yang kat belakang ni yang tak ada X langsung. So, C kita adalah nombor 6. Okay, bila kita dah tahu A, B, C nilainya apa, baru kita tekan calculator. Okay, semua orang boleh ready dengan calculator masing-masing. Okay, ambil calculator and then ada perkataan mod. Mod dekat sebelah bahagian sebelah kanan atas tu. Okay, mod tekan 3 kali. Okay, nanti bila tekan mod 3 kali tu, dia akan ada keluar paparan equation mat VCT tau. Okay, equation ni bermaksud persamaan. Mat ni maksudnya metrik, nanti ada belajar kemudian lah masa form 4 atau form 5 nanti. VCT ni maksudnya untuk vektor lah, cerita pasal lain. Sekarang ni kita hanya refer kepada yang EQN saja. Kita akan guna EQN. EQN maksudnya persamaan. Kita punya soalan memang persamaan, sebab tu kita pakai EQN. Okay, pilih satu, kita ambil EQN. Paparan nanti dia ada tulis unknown. Unknown tu maksudnya kuasa berapa. Okay, unknown. Okay, unknown ni bukannya, unknown kita tak ambil. Tapi kamu kena tekan ke belah kanan. Sebab unknown kita tak guna. Kita nak kuasa 2. Kuasa 2 mesti melibatkan degree.
Okey, yang nombor 4 ni. Okey, bila kamu tekan ke kanan je dekat kan ada kalkulator kamu macam ni. Yang dekat tengah-tengah tu, dia ada macam butang ke kanan, butang ke kiri, atas bawah tu. Okey, ambil yang butang ke kanan tu. Okey, butang ke kanan and then nanti dia akan keluar degree. Degree tu maksudnya kuasa. So, kuasa paling tinggi kita kat sini adalah kuasa 2. Sebab tu kita akan ambil nombor 2. Okey, masukkan paparan. Nanti dia akan tanya, A apa? A sama dengan apa? Okey, apa A? A yang tadilah, yang kita dah dapat tadi. A masukkan 1. Nanti bila tekan sama dengan, and then nanti dia tulis B apa pula? Teruslah tekan B, terus je masuk value negatif 5. Tekan lagi sama dengan, nanti dia akan keluar C apa pula. Memang kita jelas nampak lah dia nak apa. So C kita akan masuk nombor 6. And then kamu tekan terus sama dengan, nanti dia akan tulis dekat bawah tu, X1 kita akan dapat 3. Okey. Nanti dia lagi satu, tekan sama dengan lagi sekali, kamu akan dapat X2 sama dengan 2. Okey, benda adalah jawapan yang pada kalkulator tu, saya nak kamu tulis. Tapi, kamu kena ada buat ruang kat bawah ni. Saya tak nak kamu terus tulis bawah ni. Tapi, kamu tinggalkan satu tempat. Okey. And then, kita buat. Okey. Ini soalan A tadi. Saya salin balik soalan Okey, tadi jawapannya apa? X sama dengan 3. Dengan X sama dengan 2. Dekat sini saya tak tulis pun X1, X2. Tak perlu pun. No need. Okey, so just tulis X and then X biasa saja. Tapi ada ruang kat tengah-tengah ni. Kamu boleh tengok ada ruang ni. Okey, so apa yang kita buat ialah, di sinilah kita akan buat bracket. Buat 2 bracket. Ini ada sama dengan, so, automatik kita akan terus sama dengan kosong. Kita follow saja atas. Okey, macam mana, apa yang nombor yang saya nak kena letak dekat dalam bracket ni? Okey, kita refer yang pertama. X sama dengan 3. 3 ni positif. Bila masuk dalam bracket, dia akan jadi negatif. X tolak 3. Macam tu je. So, sama juga macam ni. X2, bila masuk dalam ni, kita akan jadi X tambah 2. Sebab ni, kita akan jadi X tolak 2. Kenapa tolak? Sebab asalnya adalah positif, masuk ke dalam adalah negatif. Kalau misal kata jawapan akhir, itu adalah ada negatif kat sini, jawapan masuk dalam akan jadi positif. Itu saja. Okay, so ini dah kira boleh dapat full mark lah. Okay, seterusnya saya bagi satu lagi contoh. Okay, ini untuk soalan yang B pula. Okay. Okey, ini kita kena pastikan mesti dalam bentuk arm. Adakah dah dalam bentuk arm? Kamu tengok balik. Kalau saya tengok macam belum lagi. Bentuk arm tu yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Maksudnya kita jelas nampak ada kuasa 2, kuasa 1 yang X and then tak ada X tu. Okey, so kita kena buat dululah. Ini kena buat kaedah basic masa kecil-kecil dulu. Kalau ada pecahan, semua orang dia tak berapa nak suka pecahan. Maksudnya benda kat bawah ni kita buang dulu. Tapi nak buang kena pandai buang. 2 ni kamu bawa sebelah darab secara bersilang. Okey, so apa yang berlaku ialah, kita tengok balik. X kat depan yang atas ni. Okey, kamu kena buat darab dengan orang bawah. Yang sebelah kanan ni. Sebab yang ini kita akan bawa ni atas. Okey, and then dia akan jadi X tolak dengan 4. Sama dengan 5X tolak 24 ni pula, kita akan buat 2 darab 5X tolak 24. Itu maksud darab bersilang. Maksudnya yang bawah naik atas tapi sebelah lawan arah. Yang sini pun sama, kita akan lawan arah dia. Okey, so kita akan tengok kat situ and then kita akan solve. Ni sama juga, kamu dah belajar dulu masa kecil dulu. Bila ada bracket, kita kena darab 1, 1. So, X darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 4, kita akan dapat negatif 4X. Sama dengan 2 darab 5, kita akan dapat 10 ada huruf X. 2 darab 24, kita akan dapat 48. Tambah jumpa tolak akan dapat
tolak. Okey, ini masih lagi belum juga bentuk am. Bentuk am kita mestilah hujung sama dengan kosong. Sebelah kanan saya ni masih lagi belum sama dengan kosong. So, segala benda sebelah kanan kita akan move pergi ke sebelah kiri. Okey, caranya benda sebelah kiri maintain. Sebelah kanan ni 10x ini akan berpindah daripada sebelah sini 10x ini. Okay, kita akan pindah ke sebelah sini. Tambah pergi sebelah dia akan jadi tolak. Okay, next saya akan ubah pula negatif 48. Pindah juga pergi depan. Negatif pindah sebelah akan jadi tambah 48. Sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab sebelah kanan ni semua saya dah pindah pergi ke depan. Okey, so kita akan terus sambung. Okey, kita tengok adik-beradik dan keturunan dia. X kuasa 2 ada kawan lagi tak? Kalau tak ada, dia akan maintain terus dengan X kuasa 2. Okey, kita tengok keturunan yang ni pula. Negatif 4X tolak 10X. Okey, kita tengok kat situ. X dia sama ni. Ni sifat dia sama. Ni huruf X, ni huruf X. Boleh tengok kat sini, ni huruf X, ni huruf X. So, negatif 4 tolak 10. So, saya akan dapat negatif 14X. Dan final is tambah 48 sebab dia hanyalah single saja. Dia seorang saja kat situ. And then, kita terus dia sama dengan kosong. Okay. So, untuk seterusnya sama. Bila dah bentuk am, langkah yang kedua, bila dah bentuk am, ni baru step yang pertama ni. Okay. Langkah yang kedua, kita kena tekan calculator. Okay, kenapa kena tekan calculator? Kita nak cari X tadi. So, kamu ulang balik benda yang sama macam yang tadi. Tapi, apa A kita? Okay, kita senaraikan dulu A kita apa. A kita apa? Siapa yang depan X kuasa 2. Okay, A kita adalah 1. B kita apa? B kita ialah siapa-siapa yang sebelah dengan X. Okay, so inilah dia. Negatif 14X. Negatif 14, sorry. X jangan ambil. Okay, C kita ialah 48. So, tekan kalkulator balik semula macam yang saya dah tunjuk tadi. Tekan mod 3 kali. Ambil equation. And then, pilih satu, ambil equation. And then, butang ke kanan. And then, ambil degree 2 sebab yang melibatkannya hanyalah kuasa 2 punya degree. Dia tanya A apa? Apa nilai A? A kita 1 lah. Tekan sama dengan apa nilai B dekat kalkulator dia tulis. Tekan negatif 14. And then dia tanya lagi, apa nilai C? Okey, dia cakap 48. Okey, so bila kamu tekan kalkulator, apa yang kita akan dapat nanti ialah nilainya ialah apa dia? X sama dengan 8. Ni sebab tak muat saya sambung sebelah Okey, X sama dengan 8. Yang kedua adalah X sama dengan 6. Okey, kenapa saya ada buat ruang? Jangan lupa apa yang saya cakap tadi. Saya nak kamu buat sendiri bracket and then sama dengan kosong. Okey, 8 ni positif ke negatif? So, kalau saya tengok kat sini, dia adalah nilai positif. So, akan jadi naik atas, dia akan jadi apa? Jadi tolak. Sebab tambah bawah, bila dah masuk dalam bracket, dia akan jadi tolak. Okey, sama juga dengan yang ni, 6. 6 ni positif. 6 ni positif. So, ni atas dia akan jadi tolak. So, akan jadi X tolak 6 kat situ. Okay. So, dah siap lah. Yang penting step dia akan ada. Yang pertama, bentuk am. Ni, line ni. Yang kedua adalah faktor. Yang ketiga adalah jawapan. Itu step dia. Dia ada 3 saja. Okay, saya terus sambung. Next. Okay, melakar graf fungsi kuadratik. Okay, yang ni pun senang juga. Okay, dia sama je. Okay, yang pertama, kita kena tahu kalau kita nak lakar graf, kita mesti ada bentuk graf. Bentuk graf ni maksudnya senyum ataupun masam. Sebab kuadratik kan ada bentuk senyum ataupun masam tadi. Pintasan Y. Pintasan Y ni apa benda yang lalu. Contoh saya ada graf kat sini. Saya ada sini X, sini Fx. Fx dengan pintasan Y ni benda sama. Pintasan Fx pun boleh jugalah kita panggil. Tapi biasanya kalau pintasan kita panggil hurufnya adalah pintasan X. Tapi benda yang sama je sebenarnya. Garisan yang ni juga.
Okay, so maksudnya kat sini ialah untuk nombor 2 ni dia kena pastikan kita kena ada value dekat sini. And then yang ketiga mesti ada pintasan X. So ada something value yang segini dengan sini ataupun kanan kiri lah, yang penting ada 2. Kenapa ada 2? Sebab kita kuasa 2 akan ada 2 huruf X ataupun 2 punca lah dengan kata lain. Tadi awal-awal kita ada belajar kan pasal punca. Okay, so kita tengok terus untuk macam mana kita melukis graf. Okay, first kita tengok dulu kamu punya soalan fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okay, untuk tentukan bentuk graf yang atas ni, kita kena tahu A lebih besar ataupun A lebih kecil. Okay, A tu yang mana? A tu yang betul-betul dekat sebelah x kuasa 2. So, kalau daripada gambar soalan ni, A saya adalah 1. 1 tu positif. Dengan kata lain, dia adalah A lebih besar daripada kosong. So, kita akan dapat graf minimum. Gambar dia akan macam ni. Okay, so bila kita lukis, saya buat paksi ni kena pakai baris lah. Cantik-cantik and handsome sikit. And then, saya akan letak kat sini. Okay, saya buat tengah-tengah sebab saya pun tak tahu sama ada kita punya pintasan tu kanan ke kiri ke apa benda ke, semua kita belum tahu lagi sebab kita belum buat lagi. Okay, yang kedua, saya nak tentukan pintasan X. Okay, macam mana saya nak tentukan pintasan X dia? Pintasan Y dia. Macam mana saya nak tentukan pintasan Y dia? Okay, senang je. Pintasan Y ni sebenarnya dia adalah huruf C. Okay, kita ingat patah balik, kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C sama dengan kosong. Siapa-siapa yang sebelah, yang untuk menjadi huruf C, dia tak ada, dia hanya nombor je. Maksudnya dia tak ada huruf X kat sebelahnya. So, kita tengok persamaan kamu balik. Mana C kita? Yang ni 3. So, confirm letak nombor 3 dekat sini. Sorry 3 tak nampak. So, saya pakai warna lain, biru. Okay, 3. Letak je nombor 3 kat situ. Pintasan Y tadi. Okay, and then pintasan X. Okay, pintasan X ni caranya ialah kena guna tekan kalkulator yang tadi. Mod 3 kali. And then kamu kena ambil equation EQN yang pertama. Lepas tu kamu kena ambil butang belah kanan. Ambil degree 2. And then masukkan A. Nilainya apa tadi? A. A nilai pada graf ni apa? A nilai dia 1. Betul tak? Sebelah X kuasa 2. Okay, B nilainya apa? B siapa-siapa yang sebelah X. So, saya ada nampak kat sini sebelah X saya adalah negatif 4. Okay, C kita apa? C kita adalah 3. Okay, so kita bila tekan kalkulator, nanti kamu akan dapat, bila tekan kalkulator, automatik kamu akan dapat jawapannya adalah X8 dengan, bukan X8. Tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia adalah X1 dengan X sama dengan 3. Okey, pergi dekat graf. 1 anggaran saya sebelah sini, 3 anggaran saya mungkin sebelah sini. Okey, so maksudnya kita akan buat graf yang langgar pada 3, langgar pada 1 yang ini, langgar 3 yang pertama ni, langgar 1 ni, langgar 3 yang ni. So kita kena buat graf dia. Okey, so saya akan lukis graf kat sini. Saya akan tarik, buat cantik-cantik lah. Okay, so kita akan dapat graf kita macam tu lah. Okay, so siap. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti boleh buat latihan yang saya bagi nanti. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.